Terfokus terus. Okey, macam ni. Okey, sebelum saya bagi exercise lah exercise, bukan exercise, sorry. Assignment tau. Assignment 1. Okay, last week tu exercise. Okay, this week ni assignment 1. Okay. Okay, kita kena habiskan dulu lah yang awak belajar dalam kelas tu. Okay, jadi saya akan okay, I will explain lah to you all the example tu yang dalam lecture note tu. Okay, kita ada 9 examples Example 1 to example 9. Ada 9. So, kita tengok ada 9 Okay, kita go through one by one. Okay, saya akan cubalah. Saya akan cuba yang terbaik lah supaya awak faham. Itu saya nak awak fokus betul-betul. Okay, kita belajar ni kena serius lah Okay, fokus lah. Okay, kita teruskan lah. Sementara tunggu lain masuk, okay, kita 10-10 pun. Okay, saya share dengan awak ni, my desktop ni. Okay, kita terus ya. Okay. Okay, kita terus. Okay, awak dah belajar bagaimana. Cerita apa Cerita tu. Chapter 3 kan? Chapter 3. Okay, chapter 3. Week 3. Week 3. Betul kan ni awaknya? Betul lah, week 3. Week 3 mana? Chapter 2. Oh, ni week 2. Week 2 chapter 3 dah kan? Allah, cepat dia bergerak. Cepat sangat. Atas lagi. Dah kat sini. Okay, kita mula. Bismillah. Okay, yang ni seperti note saya letak dalam Google Classroom tu kan. Okay, dan awak kena faham ni. Okay, summation ni awak kena faham ni. 1, 2, 3, 4 sampai berapa ni? 8 ni, kena faham ni. Ni punya some manipulation rules pun awak kena faham Okay, you have to understand lah the meaning of katalah ni saya bercakap apa sebab berkait juga nanti. Kita kena faham. Saya harap faham lah. Okay, kita go to example 1. Okay, example 1 betul kan ni? Okay, example 1. Okay, constant constant class lah. Constant class. Okay, kita guna big O1. 1 ni refer to the constant. Maksud 1 tu constant. Apa maksud constant tu? Constant tu macam mana kan? Fixed value lah. Fixed value. Dia tak berubah. Dia kekal. Constant Okay. Okay, kita ambil contoh. Okay. Katalah let's say lah kita ada one array. Okay, saya guna je lah. So kita ada array. Mana kita ada satu array kat sini. Okay, saya draw kat sini. Saya harap boleh tengok. Slow lambat. Apa? Tak boleh. Kenapa? Saya tak boleh. Slow. Okay. Array. Kita ada array. Okay, ni contoh nak fahamkan constant tu lah. Satu contoh, one of the examples lah. Dah banyak contoh, tapi contoh ni mudah untuk faham. Okay, array. Okay, let's say lah. Okay, we have an array name ARR. Okay. Okay, kita array ni kita store. Tak apalah sebab macam ni pun store dalam satu array, katalah 1, 2, okay, itu dia array. Okay, AR ni. Okay, sekarang ni contoh. Okay, kita ada number.
integers. Maksudnya terabur lah, terus ada 10, unsorted integers Okay. Okay. Sekian idea. Okay, saya nak tahu Ni satu idea je lah. Kita nak find the largest integer. Kita nak cari nombor yang paling besar. The largest integer. Okay, satu cara kita boleh buat, okay, kita guna sorting. Okay, kita sort, okay, apa kita buat? Kita sort the integers tu in okay, kita akan dapat, okay, macam mana kalau kita dah sort ni, kita akan dapat macam mana? Sekejap okay, 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kalau kita akan dapat, kita ada 1, 2, lepas tu kita ada apa? 3, betul, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, kita ada 8, kita ada 10, betul? Faham tak? Ini yang asal. Sekarang kita dah sorted, dapat sorted. Kalau kita belajar tu apa? ARR.len kan, kalau kita sini kita access 5 lah. Kita ambil 5. 5 ni apa? 5 ni the last index. Last index. Maksud kita access the last time ni, unit time kita baca lah, katalah ni contoh lah kan, contoh je, katalah kita ambil 2 second, ni contoh lah, tak akan sampai 2 second pun. Kita ambil lah 1 lah, cantik sikit, 1 lah, 1 kata 1 second tau, 1 second to access the last element. Okay, sebab the last element is the largest number kan, sebab kita dah sorted, dapat sorted ni. Okay, kata kita ada data lain, another array lah, array katalah 1. Array lain ni. Array ni, okay, kita ada banyak lah ni. Dot. 0, 1, 2, 3 sampai sini 99. Masa kita ada 100 integers. Kita pun sort the integers into ascending order. Kan? Dah sort. Kalau kita nak dapatkan the largest number, apa kita buat? Kita akan access ARR1 contoh. Okay, apa index dia? 99. Berapa time dia ambil masa? Kalau kita nak access the last elemen tu berapa masa? Yang tadi kita akan dapat 1 second juga sebab dia direct access. Directly access, dia terus access 1 second. Maksudnya kalau you increase, kalau you increase the size of array, katalah kita ada tadi apa? 6, you increase to 100, you increase to 1000, you increase to 10,000, contoh 100,000, 1 million, contoh. Kan, lepas tu you sorting kan the integers tu into ascending order, contoh, and then you nak dapat the largest number, you will access the last element. Jadi time tu sama je. Kalau 1 second, semua 1 second. Maksudnya dia tak ada kesan dengan kalau you increase number tu. Itu yang kita panggil constant. Yang kita panggil constant ni maksudnya dia tak berubah. Ni contoh 1 second. Mungkin dah katalah 10 seconds ke 15 second, tak ada masalah. Tapi dia tak berubah.
Kan? You increase lah size tu. Jadi sama saja. Okay. Ni idea dia itulah. Jadi kalau katalah you ada n to 10. Berapa time dia? Kata 10 squared. Maksudnya 100. You ada 1000. Okay. Berapa masa dia? Sebab apa? Kita akan access the last element. Jadi masa sama. You will get the same time lah. Masa sama je. Kalau 1 second je. Faham tak awak semua? Ni contoh. Okay. Okay. Kalau you boleh buat algoritma macam tu, kira bagus lah. Okey lah tu. Maksud kalau you tambah data, sama je. Satu contoh. Okey, yang kedua, kat sini contoh dia. Nampak ni idea dia. Okey, sebelum tu. You faham tak apa maksud basic operation? You faham tak apa basic operation? Apa dia? Basic operation? What is the basic operation? Sebenarnya. Apa dia? You boleh interpret basic operation ni apa? The most execution time kan? The most okay, execution time of operation. Maksudnya operation yang paling banyak yang dilaksanakan lah. Okay, dia execute. Faham tak? Okay, kalau kata contoh awak nampak sekarang ni, awak nampak ni, yang ni kan, saya tanya awak soalan lah berapa kali dia execute ni, berapa kali? Berapa kali? Sekali je. Okey, saya saling ingat. Sekejap. Kita ada masa kan? InsyaAllah kan kita ada masa. Saya, itulah. Kalau face to face tu senang sikit. Kita ada whiteboard. Ini whiteboard juga ni. Tapi whiteboard, okey, katalah contoh. Mana ni. Kan, 4 kan. 4. Okey, 4. Kita ada 1 equals to I equals to 1. Allah. Lepas tu kita I less than N. Lepas tu kita ada I equals to I times 2. Contoh ni. Okay, lepas tu kita ada body ni. Kalau tak ada, tak apalah. Tak ada one statement kan. Katalah kita ada print. Contoh ada print lah. Print apa-apa ni. Print. Contoh. Okay, kalau saya jawab soalan. Okay, yang ini dia akan execute sekali je. Ini. Sekali je. Yang ni berapa kali? Siapa pandai? N time. You tak akan dapat n time ni sebab you start I, lepas tu I pula. You start dengan 1, lepas tu less than. You akan execute n minus 1. Faham tak? Faham tak? I less than n. Ni I equals to 1. Lepas tu I less than n. Kalau n tu katalah 10. Okay, contoh. Kalau I ni 1, true. Kalau 2 ni true. Sampai apa? Sampai 9 kan? True. Kalau 10, dia akan false kan? Sebab less than, tak ada equal. Jadi maksudnya, kalau 10 kita dapat 9, maksudnya n minus 1 lah. Boleh tak ni? Boleh tak awak semua? Ke nak saya ulang lagi selalu ulang. Faham tak? Nak faham kan? Okay, n kita adalah 10. Sekarang I kita adalah 1. Okay, condition kita I less than n. Okay, bila dia akan true condition ni? Bila I tu 1. True. Kan dia akan tambah nantilah contohnya. Oh sorry. Ini kalau kita buat plus I. Yes. Ini bukan. Ini bukan. Dia bergantung kepada I. Okay. Sorry. Tak boleh baca itu. Minta maaf Kalau plus I boleh. Dia bertambah 1. Yang ni tak boleh sebab I ni dia apa? I equals I times 2. Okay, cara boleh juga. Kita tengok macam ni. Mari kita tengok sama-sama di sini. Okay, kita tengok sama-sama. Okay, kita ambil contoh. Kat sini. Allah, apalah. Sekejap. Tam sajalah. Okey, kita ambil contoh. Katalah n kita ni kita ambil equals to katalah 4. Ada sebab lebih 4 tu. Boleh n4 Ni salah ni. Ni bukan ni. Salah. n4 Okey, kita ada I, betul tak?
Kita ada I. Okay. Kita ada I. Lepas tu kita ada N. Okay, bila kita ada syarat. Condition. Ni apa-apa? Kalau N ni 4, ini 4 lah. 4 lah kan? Betul tak ni? Ni contoh-contoh. N tu variable. N tu kita ambil 4. Jadi I less than 4 lah. I okay, mula dengan 1. Kalau 1, ya Allah, tetap less than 4, true tak? True kan? True. Betul? True, kalau true dia akan buat apa? Dia akan execute apa? Dia akan execute statement ni. Dia akan buat sekali. Dia akan execute statement ni sekali lah. Once. Dia akan buat. Okay, lepas tu apa berlaku pada I? Apa berlaku pada nilai I? Cepat. Kalau I tadi 1, nilai I sekarang berapa? Cepat. Pantas. 2. Okay. Bila 2 kan less than 4, true tak? True. Maksudnya dia akan execute yang ni. Dia akan buat lagi yang print ni. Kan sebab ni dalam body ni kan. Okay, dia akan buat kali kedua. Ni tadi dah buat lagi. Kita count ni berapa kali. Okay, lepas tu jadi apa? 4. Bila 4 less than 4, dia apa? 4. Okay, dia buat tak yang ini? Yang print ni, dia buat tak? Tak, maksudnya dia tak buat lah. Okay, berapa kali dia execute ni? 2. Okay, jumlah ni kita dapat 2. Okay, maksudnya bila N ni 4, bila N ni kita katalah nilai dia 4, okay, dia akan execute yang print ni sebanyak 2. Kita count dekat situ, count dia 2. Nampak idea dia lah. Okay, kalau kita tengok ni pula, kalau N tu equals to 8, 8. 8, besarkan lagi 8. Contoh Okay, 8 N ni kita ambil equals to 8, 8. Kalau 8 nanti berapa kali dia execute ni? Berapa kali? Ni tak ada soal ni. Berapa kali? Okay. Kita ada I less than tadi apa? 8 tadi. Okay, ni tadi. Okay, tengok. Kalau I ni 1 less than 8. Yes, dia akan buat. Okay, kalau I tadi jadi apa? Jadi 2. Okay, 2 faham tak awak semua ni? Tak faham tanya. Okay, true kan? Okay, dia akan buat ni. Okay, kalau 3 pula. 4. Okay, tahu kenapa 4? Tahu kan semua kan? 2 times 2. I ni nilai dia 2. Jadi 2 times 2, 4 assign to I. Jadi I latest value is 4. Jadi 4, okay, less than, katalah 8 sekarang ni. True kan? Okay lagi. Dia buat lagi ni. Dah 3 kali dah buat ni. Buat sekali ni. Print F ni. Okay, lepas tu 8. Okay, contoh. Okay, 8 less than 8. Ini false. Berapa jumlah ni? 3. Kita apa jawapan ni tadi? 3. Okay, jadi sini. Macam ni awak boleh simpulkan bahawa kalau kita tambahkan N tu, berapa kali tu macam mana kita nak conclude kan? Okay. Berapa kali sebenarnya ini okay, kau tak jawab soalan saya tadi Yang inilah sebenarnya yang kita panggil basic operation. Basic operation. Sebab apa? Dia akan, kita tengok sini. Okay, bila true je, dia akan buat ni. Bila true dia akan buat ni. Maksudnya itulah operation yang akan buat selalu. Kan? Okay, jadi kita tahu print adalah basic operation. Kalau N tu 8, dia akan buat berapa kali ni? 3 kali. Kalau katalah 4 tadi, 2 kali. Jadi apa hubungan dia? Okay, hubungan dia adalah, okay, kalau awak belajar sebelum ni kan kat sekolah ke dekat ni, okay, log ni kita belajar dulu. Kalau saya buat log, contoh log 10, 100, apa jawapan dia? Berapa jawapan dia? Kuat sikit. Log 100 base 10 equals to okay, 2. Okay, kalau sebut log 10 base 10 sama dengan 1. Okay, kalau saya buat log 1 base 10 equals to okay, macam ni kita boleh dapat. Okay, ni saya nak ceritakan bagi mana yang tak berapa faham lah. Kalau faham tak apa.
Okay, kenapa tu? Sebab apa? Sebab ni. Ini sebenarnya okay, 10 power of 2 kita dapat 100. Ni kita dapat 10 power of 1 dapat 10. Yang ni kita dapat 10 power of 0 equals to 1. Jadi orang kena faham lah logaritmik ni. Maksudnya yang ini adalah kat sini. Kan? Ni maksudnya kuasa berapa ni? Dapat 10 kuasa berapa ni? Dapat ni kuasa berapa ni? Faham logaritmik? Faham kan? Okey. Kalau kita balik kat sini balik contoh kita, okey, kita boleh katakan bahawa kita tengok dulu ni. Kata log okey, tapi bukan base 10 lah. Base tu kita letak sini n. Kita boleh buat macam tu. Kenapa? Sebab kat sini kalau log katalah 2 sorry, tu pula n kita katalah 4. Okey, base 2 kita akan dapat sini 2. Kalau kita buat log kan katakan 8 sini 2 kita akan dapat sini 3. Nampak ni? 4 n dapat 2 8 ni 8 kan. Okey. Ni dapat 3. Jadi kita boleh conclude kat sini. Okay, sebenarnya bila kita lihat ni nanti kita akan dapat ni lah. Big O log n. Sebab dapat log n. Cuma kalau lagi tepat lagi kita nak sebut ni, kita kena tengok juga. Kalau katalah log contoh okey, kalau log saya tanya log 2 katalah 6. Berapa nilai dia? Dalam range apa? Ni. Plus 6. 2 point apa-apa kan? Lebih kurang betul tak? Faham tak ni? Awak tak akan dapat 3. 3 ni awak akan dapat log 8. Base 2 dapat 3. Sebab 2 power of 3, 8. Kalau saya buat sekarang ni, log 6 base 2, you tak akan dapat 3. You akan dapat 2 point something lah. Kan contoh kan, betul tak? Kalau 7 pun belum sampai 3 lagi, 2 point something. Kalau saya buat log 4 base 2, saya dapat 2, tepat. Faham kan? Okey, kalau jadi contoh kita kalau log 6 2 ni, okey, kita akan dapat apa? Kalau ikut ni kita akan dapat 2 lah. Kan? 2. So lebih tepat, saya share dengan awak, lebih tepat sebenarnya log ni kita boleh gunakan floor. Log 2 n. Sorry, dia macam ni. Dia floor. Floor ni maksudnya kalau katalah 2.3 kita ambil 2. 2.9 dia akan ambil 2. Floor. Tahu? F-L-O-O-R. Dalam belajar dalam matematik, programming, floor, function, seal, function, satu lagi C-E-I-L tu seal. Kalau seal 2.3 dia akan jadi 3. Kalau 2.9 dia akan jadi 3. Itu seal. Faham? Kalau macam 2.3 dia ambil 2. 2.9 2. Ini floor. Jadi konsep ni kalau kata dah 2, 6 dia akan baca sebagai 2. Okay, jadi kita kata floor lah. Dah ambil floor lah. Ni yang tepat lah. Kalau biasa kita sebut ni je lah. Log n. Okay, tu sebab example 2 tu awak dapat log n. Ni dah ada hint kat sini dah. Faham? Kalau yang first tadi ni constant. Sebab fixed time tu. Sama je. Data tak ada masalah. Ini dia tak. Kalau awak tadi lain. Kalau awak tukar tadi, n tadi katalah 4, dia akan execute 2 times. Bila awak sini 8, dia akan execute 3 times. Tahu? Jadi kita akan dapat dalam bentuk log n. Boleh faham? Kan? Okay. Log n. Okay. Kalau example 3.
Okay, yang ni tadi ni. Example 3 ni, buat betul. Boleh? Ni saya nak clear lah. Okay. Okay, example 3 ni. Kan kita ada for loop kan. Kita ada for loop. Ni for loop. Okay, for loop. For, besar tu. I equals to 1. I less than, equals to. Ada equals and lepas tu kita ada I plus plus. Nampak? Okay, lepas tu kita ada statement ni lah. Kalau dah programming kita pakai statement lah ni. Print, dia akan print sesuatu lah. Apa-apalah. Contoh ni, dia akan print big O N. Okay, sekarang ni mana basic operation dia? Basic operation ni inilah sebab di dalam the innermost loop yang paling dalam. Itulah maksudnya operation atau statement yang memang banyak dilaksanakan, di execute tau banyak kali. Itulah basic operation kan. Okay. Yang inilah basic operation ni. Okay, sekarang ni kita kalau kita nak faham kenapa ini kita panggil basic operation kita ini macam ni, dia akan buat macam sekali. Ini pun sama. Ini dia akan buat sebanyak n. Ini dia akan buat I plus B kurang n. Mungkin n, ada pun n juga kot. N kali. Akan contoh kan. Ini pun n kali sebenarnya. Faham tak? Betul tak ni? Comparison ni. Ini pun dia akan increase by 1 pun sebanyak n kali. Okay. Yang pun dia akan buat n kali. Okay. Tapi kita melihat yang ini adalah basic operation. Kat sinilah. Inilah basic operation. Sebab ni dalam loop. Sebenarnya. Sebenarnya kalau 1 plus n plus n plus n, memang dia akan ambil n pun. Kita dapat apa ni? 3n. Betul tak? 1 plus n plus, dapat 1 plus 3n kan? Boleh tak ni awak ni? Jadi kalau kita kira dari segi tu, kita akan buangkan dia punya, kita akan buang ni, delete dia punya, Allah bagi apa tu constant tu lah. Ni buang, ni tak nak ni. Kita akan dapat n. Kita dapat big O n. Sebenarnya. Faham tak? N dah apa maksud dia? Linear. Ada tak? Belajar kat atas kan? Linear atau linear. Pasal dia ikut size kita lah. Dia ikut size apa tu? Size Allah. Dia ikut size. Size apa? Size bukan size. Ni lah. N ni lah. Kalau N kata 100, 100 lah. Kalau N ni katalah 1000, 1000 lah. Linear lah, linear. Kalau kita buat graf kan, kita ada Y, kita ada X, kita dapat graf macam ni. Tak kisahlah macam ni ke. Ni kan kita panggil linear kan. Maksudnya kalau ini naik, dia kat sini ni. Linear kan. Linear. Kalau sini increase, dia increase kat sini, dekat sini naik sini. Increase ni naik kat sini, naik sini. Okay, linear kan. Linear. Okay, panggil linear tau. Tak ada belajar kan? Dekat atas ni. Ada tak? Ada atas ni. Mana Mana ada kat atas tu. Faham awak tengoklah. Banyak atas tu. Dan nama-nama tu kena tahulah. Okey. Okey, lepas tu okey, nak kaitkan dengan ni. Awak pun kena tahu juga apa gunanya kita belajar benda ni. Ni. Apa guna ni? Sorry. Ni apa guna ni? Ni, nampak tak? Yang ini. Yang first ni. Yang first tu, formula ni, okey, saya buat warna merah ni. Awak kena faham. Ini summation tau. Ini guna U kan, dia guna U. Ini guna I equals to L. Kan? Ini 1. Maksudnya 1, inilah 1. 1 ni merujuk pada time tu. Constant time. 1 tu constant time. Okey, apa formula dia ni? Formula dia adalah U minus L plus 1. Kalau kita ganti kat sini, kita ganti apa? Kita bukan U kan, kita apa? Kita N. Wah, tukar sini N, tukar sini N. Okay, ini dia mula dengan L. Kita mula dengan apa? Kita mulakan dengan 1. Kita tukar sini 1. Jadi sama dengan
n minus 1 plus 1. Ini adalah 0. Jadi kita dapat n. Itulah guna dia. Tadi tu kita lihat cara tu. Ni kita guna formula. Sebab dia increase by 1. Bila increase by 1 boleh pakai formula ni. Nampak? Faham? Okay, awak tahu tak formula ni dapat daripada mana? Maksud saya, ialah contoh yang senang nak faham. Macam mana formula tu jadi U tolak L ni? Macam mana? Okay, katalah, supaya awak faham ni, katalah awak nak photostate. Awak nak photostate buku. Buku awak ni dia ada berapa page Dia ada 100 pages. Buku awak tu lah, buku tu. Buku nak photostate buku. Tapi awak tak nak photostate semua. Awak nak photostate daripada page katalah 51 hingga page katalah 65. Okay, saya tanya awak, ada berapa number of pages yang awak akan photostate? Siapa boleh jawab? Awak nak photostate daripada from page 51 to page 65. My question is, how many number of pages? Okay, nak tahu formula dia? Formula dia adalah 65, awak minus dengan 51, lepas tu awak plus dengan 1. Sajalah kita selesaikan ni dulu. Berapa? 14, awak plus dengan 1. Jawapannya adalah 15. Dah tahu kenapa macam tu? Ni nombor besar. Kan macam susah nak nampak. Okay, saya tukar nombor tu kecil sikit bagi awak nampak. Okay. Itu formula tu datang dari mana? Kalau nak tahulah. Kita nak count ada berapa page. Okay, kita tukar sikit. Saya tukar sini 3 hingga 9. Betul tak? Kalau kita kira dengan tangan jari kita, 3 kan dah kira. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada berapa? Kira dengan jari. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada berapa jari? Kita dapat jawapan 7. Itu kita guna jari. Cubalah kita nombor tu besar. Mana nak kira kan? Sebenarnya adalah 9 tolak 3 tambah 1. Ini kita akan dapat 6 plus 1, kita akan dapat 7. Okey, soalan saya nak tanya awak. Ini tak ada dalam buku-buku pun. Saya je nak test awak ni. Okey, kenapa pula kita kena tambah 1 ya? Okey, apa awak faham dengan tolak? Apa tolak? Bila tolak 9 minus 3, dia akan exclude 3. 3 tolak 1, maksudnya tinggal 2, betul tak? 9 tolak 3 dapat 6. Maksud 3 tu dia tak kira. Sebab kita dah kira page, kita photostate, start page 3 sampai page 9. Itu sebab kita tambah 1 balik. Daripada sinilah kita dapat formula U minus L plus 1. Yang ini. U minus L plus 1. U ni adalah yang bahagian yang ini. Yang bawah ni, formula asal ni kan. Formula asal ini adalah U, yang satu ni adalah L. Nampak? Maksudnya yang L ni adalah starting, mula. Yang U ni adalah lastnya, ending dia, akhirnya lah. Mula. Ini akhir. Yang ni adalah L. Ini adalah U. Faham? Kenapa 1? Kenapa 1? 1 adalah constant time. Maksudnya kita assume bahawa bila execute ni 1. Kita assume macam tu je. Maksudnya bila execute satu operation tu kita anggap 1. 1 tu boleh jadi 1 second, 1 tu boleh jadi 1 millisecond, 1 tu jadi 1 minute. Faham tak? 1 tu adalah unique time. 1 tu tak mestinya second. 1 tu adalah unique time. Jadi nak mudah kita anggap bila execute dia print ni, dia akan ambil 1. Kita nak tahu ada berapa kali dia execute. Jadi formula kita dah ada. Ni kita letak 1. Ini kan summation.
Sebenarnya kita nak jumlahkan 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 ada berapa? Jadi kita guna formula ni, U yang atas kita tolak dengan yang bawah ni tambah 1. Jadi yang kita guna variable N. Ini variable. Jadi kita gantilah U ni jadi N. Sebab dia variable kan, contoh sekarang. Yang L ni kita ganti jadi 1. Faham tak? Jadi kita ganti, kita dapat macam ni. Ini N. Yang ni I equals to 1. Ini 1. 1 ni adalah 1 execute tu. Ini sama kan ni lah. Sama dengan N minus 1 plus 1. Ini kan 0. Jadi N minus 0, kita dapat N. Jadi kita boleh kata adalah big O N. Yang ni lah. Yang ni. Yang ni. Nampak? Boleh. Kalau kita teruskan lagi. Okay, boleh Dengan example 4 ni. Kita dapat nested loop. Okay, kita ada I, kita ada J. Okay, kita ada I, kita ada J kat sini. Okay, kita ada I, kita ada J. Jadi saya start 4. Okay, 4. Ini I lah. I equals to 1. I less than equals to N. Lepas tu ada I plus plus. Kan? Lepas tu dalam loop ni kita ada loop lain kan? Belajar kan nested kan? J equals to 1. Okay, J less than equals to N. Lepas tu kita ada J equals to J plus I. I tahu J plus I bukan J plus 1. Okay, untuk ni kita ada print. Inilah basic operation yang the innermost operation. Yang paling dalam sekali tu itulah basic operation sebenarnya yang dia akan buat banyak kali lah. Ni dia. Inilah. Okay. Kita bagi sikit muka orang senyum. Titik dia macam ni. Senyum. Okay. Betul tu. Okay, lepas tu kita tutup. Okay. Sekarang kita tak boleh guna formula tadi tu. Formula kat atas ni kita kena faham bila nak guna summation, ingat tau, nak guna summation atas ni dia kena increase by 1. Maksudnya I ni kena increase by 1, bertambah 1 baru kita boleh guna summation ni. Okay, kalau tengok contoh yang tadi ni, keempat ni, example 4 ni tak boleh. Sebabnya apa? Sebabnya mana? Sebabnya kat sini. Kat sini salah. Ni. Sebabnya ada J plus I. Tak boleh pakai lah. Lain. Kalau J plus plus boleh. Nanti kat bawah ni kita boleh pakai. Atas ni tak boleh sebab ada J plus I. Cara nak selesaikan masalah ni, dia ada banyak kaedah lah. Kita boleh guna cara yang tadi kita tengok. Maksudnya kita ada I, kita ada N. N kita boleh ambil contoh tadi, kita ambil contoh kata 4. Contoh Okey, kita ada I kita ada I. Lepas tu kita ada apa ya? Kita ada J kan? Kita ada J. Ingat saya buat I dengan J je. I dengan J. Okey, N kita 4 Okey. Sekarang ingat tau, ini awak gantikan ni dengan 4. Supaya awak faham. Ini awak ganti ni dengan 4. Faham cara dia? Kita pilihlah satu nilai. Okey, satu nilai, apa-apa boleh sebenarnya ni. Tapi saya terus ambil 4 ni sebab senang nampak. Okey. Okey, lepas tu kita tengok sini. Tengok Okey, bila katalah contoh I kita ni 1. Okey, ini true tak sini kalau sini 1? True tak? True kan? Okey, ada berapa kali loop luar ni dia akan execute? Kalau I tu 1 true kan? I kan akan increase by 1. Kalau I tu true tak? True. 3? 4? True. 5? Minus 1? 5 minus 1? True. Awak dapat dia. Saja walau awak sikit. Okey. 5 minus 4 kan. Okey, maksudnya 1, 2, 3, 4 macam tu lah. Kita dah tahu dah. I tu nilai dia 1, 2, 3, 4 ni akan true, dia akan true. Bila 5 ni dia akan false. Habis. Okey, cuba tengok. Kalau I ni 1, okey, true, J dia akan mula dengan 1. J dia akan mula dengan 1 tau. J macam mana pun akan mula dengan 1. Nampak initial value dia. Lepas tu kita ada I less than equals to 4. True kan?
Ni true True. Okey, lepas tu saya letak koma lah. Okey, lepas tu apa berlaku pada nilai J? Apa berlaku pada nilai J? J tambah I. Okey, ini 1 tadi. Okey, J tambah I. J tadi 1 kan? I apa nilai I? 1 juga. 1 juga kan? Jadi J akan jadi 2 kan? Tadi dah true dah. Okey, 2 less than equals to N. 4, sorry. True kan? Okey, true. Betul tak ni? Ikut tak? Ni J equals to J plus I. Okay, I kita adalah 1. J kita, kalau J kita 1, jadi I plus I kita akan dapat sini 2. 2 assign kat J. Itu kita dapat J tu 2. Kita compare sini true. Okay, apa berlaku pada J lagi? Okay, J kita dah 2. 2 plus dengan I. Tengok I sini. I sini. I sini. Okay, jadi 2 plus I kita dapat 3. Betul tak? Okay, bila 3 kat sini, kita compare dengan syarat ni, condition ni, masih lagi true kan? Betul tak? Okay. Betul. Bila 4, true lagi tak? True. Bila 5, dia akan false. Ni saya kena bawa ke bawah lagi ni, dia terlebih ni. Okay, ni. Okay, sekarang ni, I nilai dia 2. 2. Faham? Bila I nilai dia 2 sekarang, kita ulang balik. Sana I2 tau. I2 sebab apa? Lepas selesai ni, lepas false ni, I plus plus. Faham tak programming ni? I tadi 1 akan jadi 2. Jadi 2 is less than equals to 4, true. Dia akan buat loop yang dalam ni, inner loop. Okay, J mula balik dengan 1. True tak? True lah. Okay, J sekarang nilai dia apa? 3 kan? Betul tak? 3. 1 plus 2, I kan nilai dia 2. I, awak tahu sini, I ni, I sekarang 2. Kalau J tadi 1, 1 plus 2, kita dapat 3. Betul kan? Okay. 3 less than equals to 4. True. Lepas 3 akan dapat apa? Lepas 3 apa? 5. 5, dia akan false. Boleh? Kan? Macam itulah. Okay, kalau 3. Okay, 3 kat sini. Okay, lepas tu apa berlaku sini? Dia akan mula dengan 1. Dia akan mula dengan 1. J akan mula dengan 1. Okay, lepas tu dia akan jadi 4. 1 plus 3. Okay, masih lagi true. Lepas tu dia akan jadi apa? 7. 7. Dia akan false. Okay. Bagus. Ada seorang bercakap okay lah. Daripada saya, sebab saya tak nampak awak ni. Okay, 1 true. Okay, 1 plus 5. 1 plus 4. 5. Okay, kalau kita kira, kita count apa kali dia akan buat ni, berapa kali dia akan execute ni, berapa kali contoh ni. Kita kira 1, 1, 2, 3, 4. Ni actually ada 4. Sini ada 2. Kita kira lah. Nak kira berapa kali. Ni ada 2. Contoh. Kan ini ada 1. Kan? Okay, berapa jumlah semua ni? 9. Okey, jadi kita kat sini kalau n kata kita tadi 4 lah, n kita ni adalah 4. Berapa kali, berapa times dia buat ni? Semua sekali ni adalah 9. So tukar time. Macam tu. Faham? Okey, kalau kita ambil contoh lain, okey, faham tak ni? Sebab ni saya nak tanya. Okey, boleh ni. Dia kena macam tu. Susah ke? Awak? Okay, kita ambil n equals to katalah 8, 8. Okay, katalah I equals to, I kita ada I, contoh sini, I kita ada J, okay, kita ada J. Kalau I kita 1, okay, buat balik macam tadi. Maksudnya 1, 2, betul tak? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini tak boleh. Kita ada 8 kali sini. Kalau faham lah. Kan? Boleh tak? Boleh tak? Okey tak? Okey dah. Boleh. Ke lampu merah dah menyala dah. Ultraman lampu merah dah menyala dah. Okey, 2. Okey, 2 ni pula 1. Okey, 3. Lepas tu apa? 5. Lepas tu apa? 7. Lepas tu apa? 9. Stop. Dia ada berapa kali ni? Ada 4 kali sini. Lepas tu kalau 3 sini, kalau katalah I sini,
3. Okey, sini J. Saya sambung sini. 3 masa ada 1, lepas tu ada 4, lepas tu ada 7 kan. 7 pun dah habis. Ada 2 kali je sini. Kalau sini 4, contoh, okey, 1, okey, lepas tu 5. Habis. Kan ada sekali sini. Kalau 5 sini, 1, okey, boleh 6. Sorry, awak tak betulkan saya. Saya tersalah. Dia 8. Dia 8, 7. Betulkan. Jangan dengar je, saya dah tersalah ni. 1 okey, 4 okey, 7 okey. Sebab 8 Ni ubah balik ni. Salah ni. Kang pening ni. Ini 8. 8 8 Ni contoh baru ni. Ni contoh ni. Okey. Okey, ni 10 baru dia tak boleh. Baru dia stop. Okey, maksudnya dia akan buat 3 kali lah kat sini. Faham? 1 betul buat, 4 betul buat, 7 betul. Bukan, betul kan? Betul. 4, okey, 1 okey, 5 okey, 9 dah tak boleh. Ni ada 2 je. Okey, kalau 5, 1 okey, 6 okey. Ni okey, maksudnya lepas ni 11. Ada lebih lah. Okey, 2 je. Boleh. Kalau kata sini, saya malah ke bawah ni. Okey, kata 6 sini, 1 okey, lepas tu 7 okey, 13. Tak boleh dah, ada 2 je. Okey, kalau 7 sini, 1 okey, 8 okey, lepas tu 15. Dah tak boleh dah, ada 2 kali je. 2 kali je. 2 kali. Ni 2 kali. Kalau 8, apa? Sekali. I 8. Ni J. 1, lepas tu 9. Sekali je. Ini dah 9 dah. Dah tu tak boleh dah. Dah ada 1 je. Okey, jom kita jumlahkan. Jumlahkan dulu. Okey, jumlahkan dulu. 8. Kan? Kalau I 2, ada 4. Berapa? 12 tambah 3. 15 tambah 2. 17 tambah 2. 19 tambah 2. 21 tambah 2. 23. Tambah 1. 24. Okey, maksudnya kalau sini 8, kita dapat sini 24. Okey. Awak mesti tak nampak kan macam mana hubungan N ni 4 dapat 9, 8 dapat 24 kan. Maksudnya kalau kita increase lagi ni macam mana? Faham tak? Kita nak dapatkan pattern tu. Sebab kita yelah N ni boleh bertambah. Cuma saya pilih 4 dengan 8 ni ada sebab lah. Sebabnya apa? Nanti awak tahu. Okey. Jadi boleh Boleh Okey, ni tak ada masalah kan? Okey, saya buanglah padam ni. Okey. Kalau lihat sini sebenarnya hubungan dia adalah sebenarnya N log N. Log ni maksudnya 2 tau. Log ni maksud base 2. Base 2. Kenapa? Lebih kurang lah ni. Contohnya kalau sini 4 log 2 4. Berapa? Dia dapat 8 kan? Boleh tak ni? Boleh. Boleh. Kalau kita kata 8 log 28, ini kan 3. Ini kita akan dapat 24. Nampak? Bila 8, saya tukar. Bila 8, kita dapat 24. Bila 8, ini kan N, saya dapat 24. Okey, bila N ni adalah 4, contoh 4, kita akan dapat sini 9 kan? Dia sini 8 kan? Dia dekat lah. Ni ada sebab lah saya kecil. Ini 8. Ni 8 Jadi kita boleh kesimpulan bahawa untuk yang contoh kita sekarang ni, dia punya big O dia lah. Nak tahu berapa, dia punya ni adalah N log N. N log N yang macam mana? Kita kena tengok lah. Sebab bila kita dapat dia atas rasa, mungkin dia ambil seal macam ni. Faham tak? Sebenarnya bila kita dapat 2, tepat ni tepat kan? Tak ada perpuluhan kan? Dia lebih kurang lah. Bukan. Dia lebih kurang lah. Sebab apa kita kata N log N ni? Sebab contoh, bila 8 yang ni memang tepat 24. Tapi kalau 4 tadi kita dapat
9. Tapi kita buat formula ni dapat 8. Tapi lebih kurang lah, kita estimate lah sebenarnya. Dia bukan pun tepat pun. N log N. Kita kata N log N. Faham tak? Bila kita dapat yang ni, kita boleh predict. Bukan predict. Kita boleh kira lah. Kalau N tu katalah contoh, N kita ni nanti kita letak 100. Kita boleh agak lah. Kalau 100 ni maksudnya 100 times dengan log 100 base 2. Kita boleh agak lah. Increase dia tu. Jadi kalau awak buat graf, awak plot graf, jadi awak dapatlah graf macam mana. Saya tak tahu graf macam mana graf lah. Graf macam mana. Ni contoh, saya tak tahu bentuk macam mana. Contoh katalah awak dapat graf dia naik macam ni. Contoh. Jadi awak boleh tahu. Kalau katalah N bertambah, ni katalah N. Ni katalah N. Ni adalah time. Oh, masa ni naik macam mana. Faham tak? Jadi awak nak run data, awak boleh agak. Itu bagusnya kita tahu algoritma tu macam mana. Faham tak? Bagus tak bagus? Boleh handle data yang banyak tak? Inilah yang awak belajar sekarang. Kalau nak faham, inilah dia. Kita guna matematik lah, maths. Selain pada kita buat eksperimen macam exercise 1 last week saya suruh buat tu. Okay. Itu kita buat eksperimen. Kita lihat kan. Ini kita guna mathematical analysis. Faham? Boleh? Tu dapat N log N. Ni. N log N. Okay, kalau kita kat sini, ini kacang lah. Ini kacang gila lah ni. Ini sebab apa? Yang itu kita boleh apply formula ke atas tadi dan awak pun boleh faham. Mari sini saya cerita kau. Saya tanya awak. Kalau awak tak boleh jawab, siap awak. Okay, kita ada loop. Okay, katalah apa-apalah. I equals to 1. Katalah I equals to less than. Katalah 5. Plus I atau I plus sama je lah. Okay, lepas tu kita ada 4. Kita ada J equals to katalah 1. Okay, J less than equals to katalah 3 kan. Lepas tu plus J contohnya lah. Okay, contoh. Okay, saya katalah sini print lah. Katalah print katalah UITM. Contoh lah. Soalan saya, berapa kali dia print ni? Berapa kali? Siapa boleh jawab? Dengan pantas, berapa kali? 15. Bagus. Kenapa 15? Okey, kenapa 15? Kita tahu dekat atas ni dia akan buat 5 kali, dekat bawah dia akan buat 3 kali. Maksudnya saya kalau I tu 1 through I ni. I equals to 1 through, kalau 2 through 3 through 4 through 5 through, ada berapa kali? 5. Ini pun sama. Kalau J tu equals to 1 dia through, kalau 2 through 3 through kan, kalau 4 force kan 3 kali. Jadi maksudnya dia akan buat ni adalah sebanyak 15. Macam dapat 5 kali 3. Maksudnya kita ada 1, 2, 3. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada macam tu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi yang ni jumlahkanlah. Ni awak jumlahkan ni. Berapa dapat ni? 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Ataupun 3 kali 5. Ataupun 5 kali 3. Sama dengan 15. Faham? Kalau kat sini macam mana? Macam mana jawab tu? Awak dah nampak dah jawapan. Apa jawapan? Cepat. Apa jawapan dia? Ini berapa kali dia akan execute ni? N times. Ini berapa kali dia akan buat? N times. Jadi kita akan dapat kat sini N kuasa 2. yes,
n times n sama dengan n squared ataupun n macam tu. Sama je lah. N squared. Dapat squared lah. Sebenarnya n kuasa 2. Faham? Kalau kita nak guna formula kat atas, macam mana? Okey. Faham? Okey, kalau sebab dia kan bertambah 1. Okey, ini kan dia punya basic operation. Okey, kita 1 lah, kita baca 1 lah. Dia execute 1 unit time. Okey, kalau kita pergi ke atas ni, okey. Awak tengok formula mana yang sesuai kita nak guna? Mana formula sesuai? Dia buat 111 kan? Yang mana 111 tu? Yang mana nak pakai? Yang mana? Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Ni awak kena faham ni. Okey, ikut apa? Dia kan buat 1 kan, maksudnya maksud saya dia akan true, dia akan buat sekali. True dia akan buat sekali kan? 1 kan tadi kan? Mana tadi? Yang ini kan? Ni bila ni dia akan buat sekali. Dia akan buat sekali kan? Maksudnya 1 1 1 1. Maksudnya kita nak count how many ones. Kan? Jadi yang sesuai kat atas ni nombor 1 lah. Macam tadi lah. Nombor 1 ni. Sebab kita nak count ni. Nak count 1 tu ada berapa. Okay, jadi cara dia, mari kita tengok sini. Saya letak sebelah lah kot. Sebab saya nak salin balik. Okay, sini. Okay, tak boleh Okay, ni yang mana. Ini kan ni. Okay, ni. Okay, dia nested bermaksud awak kena buat macam ni. 1 ada 2. Okay, mana dalam, mana luar. Yang dalam J, yang luar adalah I. I mula dengan apa? I mula dengan 1. J mula dengan apa? J pun kita mula dengan 1. Okay, hingga mana? Hingga. I ni sampai mana? Sampai N. Lepas tu N plus 1 akan force N. Yang J ni sampai apa? J pun sampai N. I pun sampai N kan? N masih lagi true kan? N plus 1 akan force kan? Dia sampai N. Jadi yang dia akan execute apa? Dia akan execute yang ini. Maksudnya kita akan baca 1 kan? Okay. Di sini kita letak sini 1. Jadi macam ni nak selesaikan. Kita selesaikan yang bahagian dalam dulu. Boleh? Mari kita tengok sini. Selesaikan dalam ni. Okay, apa formula tadi? Ni kalau kita nak buat ni, apa formula dia tadi kita buat? U minus L plus 1. U kita apa? N. Okay, L kita apa? 1 plus 1. Jadi ini kita dapat N kan? Maksudnya sekarang ni kita akan dapat macam ni. Sama 1 N, sini adalah N. Boleh tak? Okay, N ni sama dengan, N darab 1, betul tak? Okay, jadi saya boleh buat sama dengan, N, I sama dengan 1. Sini saya letak 1, sini N. Boleh. Jadi yang ini Allahu Akbar kabira. Astagfirullahaladzim ni. Allah. Ni. Ini buat lagi. Jadi apa? Samalah N minus 1 plus 1 dapat N. Jadi orang dapat N times N. Jadi orang dapat N squared. Faham? Ataupun kita BO N squared lah. Boleh? Soalan. Senang ni kan? Kita selesaikan yang dalam dulu. Okey. Kalau kita pergi kat sini pula, sama je lah. Ni, sama je lah. Yang ni super. Okey, apa super je? Okey, tahu sini. Kita pergi clear ni. Okey, beza dia kat sini apa? Nested. Tapi ada 3 levels. Dia ada I, dia ada J, dia ada K. Fahamkan? I mula dengan 1, J mula dengan 1, K mula 1. Okey. Okay, I less than equals to N, I plus plus increase by 1. J less than equals to N, J plus plus. Okay. K less than equals to N, K plus plus. Mana basic operation dia? Ini. Yang paling dalam tu.
kita faham. Kita kena identify lah which one is the best operation. Okey, sekarang ni kalau kita pergi balik formula kita tadi tu, samalah kalau kita buat ada 3 lah. Ada 3 ni. Ada 3. Ini I sama 1 and ini J sama 1 and K sama 1 and ini adalah 1. Kalau selesai ni nanti, kalau selesai ni awak dapat sini adalah N. Kalau selesai ni nanti, macam tadi, selesai ke nanti ni, dapat N. Kalau selesai ni nanti, dapat N. N kuasa 3, N square macam tu. Ni ataupun ni sama dengan BO lah. Cubic. Panggil cubic. Boleh, teruskanlah contoh macam tadi. Ini saya ringkaskan je. Ada soalan? Ke dah tidur awak ni? Senyapnya. Ada tak soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Kira kacang lah. Kira senang lah ni. Boleh faham. Wah, senang Wah, hebat awak ni. Okey, sekarang macam ni. Okey, ini dah cerita lain. Itu tadi nak bagi awak konsep lah. Okey, ini yang real lah, real. Okey, real mari sini, faham kan? Ada masa kan? Ada banyak masa kan? Okey. Okey, tahu sini Fokus. Okey, maximum algorithm. Okey, ni algorithm lah ni. Okey. Consider the problem of finding the value of the largest element in a list of n numbers. Macam tadi kita buat cara lain, kita sorting. Ni cara lain. Okay, for simplicity, okay, we assume that the list is implemented as an array. Kan, biasa kita kalau nak simpan data dalam numbers, dalam array kan. Okay, the following is the code of a standard algorithm for solving the problem. Okay, kat sini kita faham, okay, apa nama algorithm ni? Nama dia adalah max element. Kita boleh nampak sini, dalam bentuk function, dalam bentuk method. Kan, max element adalah nama algorithm tu. Okay, ada berapa input untuk algorithm ni? Input ada one saja input. Apa dia? Array of integers. Katalah integers kan. Yang tak ada perpuluhan lah. Dan cakap kat sini. Kalau sebut kena ikut. Tak disebut kan. Katalah integers itu sebab kita nampak 0 tu adalah the first index. Betul tak? The first index is 0 and the last index is n-1. Jadi buat 0 dot n-1. Jadi the size of array is n. Tahu? Size of array is n. Kita tahu the first index is 0 and the last index is n-1. Okay, dia ada comment. Okay, determines the value of the largest element in a given array. Okay, input dia, okay, real numbers. Kalau real numbers, dia maksudnya dia boleh accept yang ada perpuluhan lah. Kalau integer, dia tak ada kan. Real ni, dia 2.5, dia tak ada masalah lah. Okay, dia ada dia disebut real numbers. Real. Kalau tak faham real numbers ni, kita boleh pergi kat sini. Saya pun belajar juga macam awak, sama je. Saya masuk ke matematik ni, saya boleh share dengan awak. Make Fun ke? Saya ingat lah website ni. Saya suka satu website Make Is Fun ke apa ni ke? Saya ingat lah. Adalah yang saya suka. Ni kot Make Is Fun. Real numbers. Real number. The type of number we normally use such as, maksudnya dia boleh accept decimal point ni lah. Perpuluhan ada negatif, dalam bentuk fraction. Ini adalah real numbers. Kita faham lah. Kan? Boleh belajar macam ni. Okay. Tak ada apalah kalau kita mana sini. Okay. Okay, apa output dia? The value of the largest element in A. Dia nak the largest number kan yang dalam A tu kan. Okay, apa cara dia? Mari kita faham. Tahu? Seronok kau faham. Okay, kita ada one statement, yang ni di luar loop atas sebelum for. Okay, apa kita faham? A0, apa A0 kita boleh interpret? The first element. Ingat, the first element in the array, kita assign to max value, variable ni. And then kita akan go one by one. Maksudnya kita akan start dengan the second element dan seterusnya. Kita akan compare lah, bandingkan. Okay, itu sebabnya nampak, I kita mula dengan apa? 1. Apa I tu 1. Kenapa I bukan 0? Sebab kita dah ambil A0, first element, kita dah simpan dalam maximum value. Jadi kalau kita nak compare,
dengan next dia index dia 1. Jadi I tu equals to 1. Sampai bila? Sampai habis. Jadi last index apa? N minus 1. Jadi kita akan bandingkan lah, compare lah. Okay, compare lah the two numbers tu. Okay, maksudnya kita compare between apa? AI yang dalam array tu, kita compare dengan yang variable maximum value tu. Kalau katalah condition ni true, kita boleh buat kesimpulan bahawa nombor dalam array tu lebih besar daripada maximum value. Sebab maximum value tu dia akan pegang yang maksimum saja. Kalau berlaku keadaan macam ni, apa kita buat? Yang AI tu kita assign pada maximum value. Kita replace yang lama. Maksudnya dia akan bergerak sampai habis macam ni. Contoh, salah, saya tak suka lah sebenarnya. Kalau nak face to face memang saya suka lah. Ini leceh. ARRR, tambah ayat kan. Sama ke nama dia? Okay, tak apa. Lepas tu kita ada maximum value. Okay. Jadi kita ada katalah, kita ada sini ada 10, kita ada 3, kita ada 20, kita ada 25, kita ada 30 contoh. Kan? Jawapan ni kita tahulah kan. Ni adalah jawapan ni kan. Last ni kan. Contoh. Okay. Jadi ni index 0, 1, 2, 3, 4. Okay. Apa dia buat? Maximum value ni dia akan ambil yang first ni. Yang first ni kan sama dengan ARR index 0. 10. Maksudnya dia akan ambil nilai 10 ni, dia akan assign kepada maximum value. Jadi maximum value nilai dia 10 lah. Okay, sepatutnya apa dia akan buat? Okay, dia akan start compare dengan ini. Maksudnya, okay, maksimum ni nilai dia adalah 10. Compare dengan 3. Okay, sekarang kita tengok. Yang dalam array ni. 3 ni besar tak daripada maximum value? Kecil kan? Bila kecil, ini akan false. Kalau nilai dia kecil, ini akan false. Jadi dia skip. Dia tak buat yang ini, faham? Ini one way selection. Jadi dia akan terus bergerak pada yang seterusnya lah. Kat sini. Compare lah antara 20. 20 kan lebih besar daripada 10. Apa dia buat? Ini akan true. Bila true, dia akan replace. Dia akan assign. Maksudnya ini akan jadi, faham? Dia macam tu, senang je algorithm ni. Dia akan pegang yang besar je. Ini akan, tak apalah, saya buat macam ni 20. Okay, tadi 10, 20. Okay, lepas tu dia gerak lagi ke sini, dia compare pula 25. 25 kan is greater than 10. Replace nilai maksimum ni. Dia akan ambil 25. Gerak lagi sampai habis array tu. Okay, maksudnya sekarang ni kita tahu sini dia akan true lagi kan? True, kebetulan. Okay, ini true. Jadi dia akan replace. Boleh gerak lagi tak? Dah tak boleh gerak, dah habis lah. Lagi jawapannya apa? 30. Itu idea tu. Itu idea dia. Faham tak tu idea? Okay, kalau ke sini mana basic operation dia? Ini basic. Mana basic operation? Siapa boleh jawab? Mana basic operation untuk algorithm? Cepat. Kita ada 2 lagi algorithm nak tengok ni. Tak biarlah kan. Okay. Cepat kita nak fahamkan ni. Mana basic operation? For dengan if dia. Apa dia? For dengan if dia. Dia, okay, bukan. Salah tu. Mana? Kalau saya tanya awak tadi ni, saya pergi balik ke sini. Yang mana yang sentiasa kita buat? Proses ni yang mana kita selalu buat? Yang kita nak replace tu selalu buat ke? Replace. Yang kita nak replace ni tak kan? Replace ni tau. Yang maximum ni, yang AI assign to maximum value, kita bukan sentiasa buat. Dia depends on this condition. Kalau condition ni true baru dia buat. Kalau false dia skip. Maksudnya dia tak sentiasa buat. Yang mana yang kita nampak dia sentiasa buat? Dia akan sentiasa akan execute tu. Yang mana satu? Cepat. Yang lain.
For dia. For tak, for macam tadi. For kita tak melihat sebagai operation. Basic operation. For tak. For tu adalah untuk dia control kan punya tu. Yang mana yang kita akan sentiasa tengok nanti dia akan buat. Apa dia cepat? Apa operation yang kita jumpa tadi mesti buat. Dia pergi ke next element mesti akan buat. Next element mesti akan buat. Yang Segment. apa dia? Kuat sikit. Apa dia? Cepatlah. Tak, yang max val tu dia akan buat bila if tu true. Dia tak sentiasa buat. Tadi contoh. Kalau kita kat tree ni tadi dia tak buat. Sebab false. Bila false, max value ni dia tak buat. Bukan basic operation. Basic operation dia akan sentiasa buat. Kita tengok yang mana yang memang dia akan buat tu je. Yang mana? Dia compare. Jawapannya comparison tu lah. Betul tak? Comparison, bila tadi kita dekat, kita ambil 10 tadi simpan dalam maximum value. Kita pergi ke next number kan, katalah index 1. Kita buat comparison. Kalau true baru dia replace. Okay, lepas tu kita go to next lagi. Kita buat comparison. Lepas tu stop. Kalau kita ada 4 ni contoh, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 contoh, 5 numbers. How many comparison yang kita buat? Kalau 5, ada berapa comparison? 4. Okay, matematik senang je. Kan 4 kan? Kalau 5, kita akan buat 4. Kalau n, kita akan buat berapa? N-1. N-1, yes. Jadi awak boleh agak dah berapa BO dia ni sebenarnya. N lah sebenarnya. Kita akan buang bagi tahu sini. Okay. Jadi sebenarnya dia kan increase by 1 kan. I ni akan increase by 1. Betul tak? I tu akan bertambah 1. Jadi kita boleh guna formula yang ni. Sepadam lah ni. Okay, kita boleh guna formula tadi tu macam ni. Kita buat macam ni. I sama dengan 1. Kan? Memang 1 pun. Dia akan execute sehingga n-1. Nampak? 1 dah. 1 ada 1 dia kan. Comparison ni ada 1. 1 lah. Kalau tu, tu lah kita letak. Contoh lah. Dia ada 1. Ada 1 comparison, 1. 1. Ada satu benda je dia buat. 1 ni 1. Okay, ini sama dengan apa? n-1 ni. Minus dengan 1 plus dengan 1. Dia kita akan dapat n-1. Ini kan 0. Jadi bila n-1, ada belajar dalam kelas kan? Kita akan eliminate, kita akan buang constant. Jadi daripada ini, kita buang ni. Kita tinggal n. Sebab n tu yang berubah. N tu adalah input. Jawapannya adalah nampak? Okey tak? Okay, cuba tengok yang ni pula. Dia yang penting minat. Kalau awak sekarang ni, awak tidur habislah. Pergi masuk buka. Okay, unique element. Unique element ni menarik sikit lah kalau kita nak fahamkan. Sebab kita katalah kita ada array. Kalau satu nombor tak apa. Array ni kita dah tahu dia unik tak unik. Contoh ada 3, 2, 1, 4. Ni contoh ni unik lah. Sebab 3, ada tak lagi 3 dalam ni? Tak ada. 2, ada tak 2 lagi? Tak ada. 1. Okay, ni unik. Ini adalah unik. Yang dipanggil unik. Kalau contoh yang macam ni, contoh lain, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okay, katalah 0, 1, 2, 3. Dia ada 3 sini, ada 2 sini, ada 3 sini, ada 4 sini. Ini not unique. Tu masuk dia. Sebab apa? Sebab kita ada sini 3, kita ada 3. Not unique. Okay, jadi kat sini letak sini. Consider, okay, the element uniqueness Consider the element uniqueness problem check whether all the elements in a given array of n elements are distinct. Distinct ni berbeza lah. Okay, this problem can be solved by the following straightforward algorithm. Okay, dan ni algorithm dia ada unique elements. Kita ada one input kat sini, array tu. Okay, an array ada one ni. Okay, apa output dia? Dia akan return true if all the element in A are distinct and false otherwise. Maksudnya dia akan return boolean value. Kalau true maksudnya unique. Kita faham. Kalau false maksudnya not unique.
Macam itulah. Okey. Kita tengok algoritma ni. Mari kita tengok. Okey, mari kita tengok kat sini. Okey. Boleh? Faham kan? Tak faham? Tanya. Saya jalan je. Okey. Kalau kita faham, okey, saya tanya awak soalan Okey, cuba kita fahamkan. Tak susah. Saya share dengan awak kali benda. Saya suka CS sebab berfikir. Sebab kita perlu berfikir. Kita akan menyelesaikan masalah. Itu saya suka. Kan faham tak? Contoh, kita ada katalah 3, 1, 4, 7, 5. Ni jawapan ni unik lah. Bila unik, kita tahu nanti dia akan return apa? Dia akan return true. Okay. Apa dia buat sekarang ni? Contoh ni. Kan, dia akan mula dengan apa? Kita ada nested loop. Kita ada I, kita ada J. I mula dengan apa? I mula dengan apa? I mula dengan kosong. I dia akan mula dengan kosong. Sehingga n minus what? n minus 2. Kalau n kita apa n kita? Contoh n kita ni. N kita ni sama dengan 5. Kalau n kita 5, betul tak? Contoh kita ni 5 kan, n dia kan 1, 2, okay 5 kan, 5 kan? Okay. Kalau katalah n minus, mana tadi? N minus 2, kalau 5 minus 2? 5 minus 2 ni, 3. Maksudnya dia akan bergerak sehingga dekat sini. Maksudnya I tu dia akan mula dengan kosong, lepas tu dah 1, 0, 1, 2, 3. Faham? Sebab n minus 2 ni. Nampak ni, n minus 2. Okay, J pula untuk J, okay, J ni warna lain. Okay, warna ni. Kalau untuk J, J tak nak. Tak nampak lah pula. Hitam lah. Okay, J ni, dia bukan mula dekat 0. Dia mesti mula depan ni, I plus 1. Kalau maksudnya kalau I tu 0, dia akan mula dekat 1. Macam tu lah. Kalau I tu 0, dia akan mula pada 1 sebab dia I plus 1. Maksud nilai J lebih 1 daripada I. J tu nilai lebih 1 daripada I. Kalau I 0, dia 1. Kalau I tu 1, dia mula dengan 2. Kalau I tu 3, dia 4. Faham tak? Jadi saya buat macam ni. Tapi dia akan sampai mana? N minus 1. Dia akan bergerak nanti sampai sini habis. Okay, kenapa berlaku keadaan macam ni? Kenapa? Okay, sebab kita nak tengok macam ni. 3 ni, okay, kita baca katalah I faham tak ni konsep? Okay, indeks 0. Kita nak baca 3. Kita nak tahu 3 ni ada tak lagi dalam array ni. Kita nak compare dia dengan ini J. Ni I, ini J. Lepas tu kita nak compare dengan nampak? J akan bergerak sampai habis. Okey. Macam itulah maksudnya. Okey, kalau kita nak teruskan dengan tak sukalah saya. Kita pergi pula yang ni pula contoh. Kan kita nak tengok ada tak satu ni di dalam array. Faham tak? Kita akan compare dia dengan sebelah sini. Dengan sana. Nampak cara dia? Faham tak? Okay, dia tak perlulah nak compare kat belakang. Sebab apa? Sebab idea dia tadi, kalau faham tak awak? Idea tadi, dia dah tengok macam ni tau. Okay, faham Okay, ada tak 3 ni, faham tak? Ada tak lagi dalam array? 1 bukan 3, 4 bukan 3, 7 bukan 3, 5 bukan 3. Okay, kalau sama dengan return false, nampak? Kalau jumpa sama, return false terus. Sebabnya ada sama. Kalau tak, dia tak buat lah. Benda ni kan skip kan? 3, 1 tak sama, 3, 4 tak sama, 3, 7 tak sama, 3, 5 tak sama. Yes. Next, 1 pula. 1 dengan 4 tak sama, 1 dengan 7 tak sama, 1 dengan 5. 5 tak sama. Next. Faham tak? 4 dengan 7 tak sama, 7 tak sama. 4 dengan 5 tak sama. 7 dengan 5 tak sama. Okey. Lepas tu berhenti. I berhenti. Kenapa I berhenti? Siapa boleh jawab? Kenapa I berhenti dekat 7 ni? Sebab tadi kita dah... Kenapa dia tak teruskan? Kenapa kat 7 dia berhenti?
7 dengan 5 tak sama. Okay, yes. Kenapa dia berhenti? Kenapa dia stop dah? Kenapa tak perlu pergi ke 5? Kenapa? N minus 2. Itu ya, coding. Kenapa kita buat n minus 2? Ni nak ajar awak semua ni berfikir. Jangan main hafal je. Kenapa n minus 2? Kenapa n minus 2? Kenapa dia buat macam tu? Faham tak logik? Kita dah check dah. Tak payah nak check lagi. Sebab apa? Cepat, sebab apa? Sebab kalau kita pergi ke 5, awak nak compare apa? Kau pergi ke 5, awak nak compare apa? Nak compare apa? Nak compare apa? Dah tak ada dah. Itu sebabnya n tolak 2. Awak tahu tak belajar ni? Itu saya kata, saya suka benda ni. Sebab kita berfikir, bukan hafal. Kalau selama ni awak belajar menghafal, awak salah. Hafal tak betul. Awak boleh jawab soalan. Tapi awak tak tahu sebenarnya kenapa. Itu yang kita nak tu. Kenapa macam ni? Kenapa macam tu? Kenapa tak macam ni? Kenapa tak? Nampak? Kalau kita suka macam tu, barulah kita seorang yang bagus. Kita akan berfikir, kita akan cuba cari jalan yang terbaik, cara nak selesaikan masalah. Bukan setakat masalah kita belajar ni, masalah dalam kehidupan kita pun sama. Ni saya nak share dengan awak lah. Faham? Okey, jadi kat sini kalau kita tengok sini, itu yang dibuat pun. Kenapa I kosong hingga n tolak 2? Kenapa? Kita dah tahu jawapan. Kenapa J mula dengan I plus 1? Kenapa? Kenapa dia sampai n minus 1? Nampak? Okey. Faham? Okey, sekarang ni kita boleh buat lah sebab dia kan bertambah 1. Dia sebenarnya, okey, mana satu basic operation dia? Basic operation mana? Mana satu basic operation dia? If statement. If statement ni. Ni condition ni. Comparison ni. Ni. I equals to AJ ni. Yang ini. Inilah basic operation dia. Dia mesti akan buat ni. Kalau true, dia akan return false lah. Kalau jumpa sama. Kalau tak, dia tak buat. Tapi dia still akan compare kan. AI dengan AJ. AI dengan AJ tu sebab ada I, ada J. Dia nak compare nombor itu dengan lain-lain. Next. Ni dengan lain-lain. Macam tu. Okay. Jadi, sini kita baca 1 lah. Tapi kena faham. I kat mana, J kat mana. J bahagian dalam. I dekat luar. Okay. I mula dengan apa? Kosong. Hingga berapa? N tolak 2. J mula dengan apa? I plus 1. Ni boleh buat ni. Tak apa. I plus 1. Hingga berapa? Hingga berapa? Hingga N minus 1. Kan? Betul? Okay, kita selesaikan yang ini. Selesaikan ini. Selesaikan ini. Okay, macam mana selesaikan itu? Macam mana selesaikan itu? Okay, ini macam mana selesaikan? Ini macam mana selesaikan? Kan, U minus L kan? U minus L plus 1. Mana U dia? Ni U dia. Mana L dia? Ini L dia. Jadi, N minus 1. Ni, kita buat kurungan. Minus dengan I plus 1 plus 1. Jadi, N minus 1 minus I minus 1 plus 1. Tahu tak? Tahu tak mendapat macam mana boleh dapat ni? Matematik. Next. Ni macam mana dapat ni? Ini kita anggap ada minus 1 kat sini ada 1. Minus 1 darab ni. Dapatlah minus. Ni darab ni. Kalau matematik. Jadi yang ini kita kosong kan? Ini kan kosong. Jadi kita akan dapat N minus 1 minus I. Jadi sebenarnya yang ini nanti, ini I equals to 0 ni, N minus 2 ni, dia sebenarnya sini adalah N minus 1 minus I. Tak habis lagi tu. Jadi macam mana kita nak buat kalau macam ni? Ini sebenarnya, okay, kita ini sama dengan I equals to 0, N minus 2 ada N minus I equals to 0, N minus 2 ini apa tadi? 1 minus macam itulah. Ini I minus 2 0, N minus 2
Ini apa? I. Kita boleh kembangkan. Formula dia saya rasa aku kena tengok dekat mana? Dekat sini. Dekat sini mana? Classwork. Formula. Ini. Ini. Nombor 2 ni. Maksudnya kalau kita ada macam ni AI plus BI ke AI minus BI ke, kita boleh buat macam ni nampak. Ni nombor 2, number 2 ni. Ni. Number 2 tu. Jadi kita faham lah. Ni macam C AI, C kita boleh buat ke depan. C times AI, C buat ke depan. Ni macam ni, macam ni. Faham? Okey. Jadi kita dapat macam tu. Ini kalau kita teruskan lagi ni, ni saya buat step-step ni, nanti awak buat sendiri. Kita tak sempat ni, kita ringkas lagi ni, N, sini 1, I minus 2, 0, N minus 2. Ni minus, ni samalah, saya tak ubah lah. I nanti kita selesaikan. Ni 1, ni N minus 2. Ini I. Kan, I ni, okay, I ni formula mana pula? Inilah nak cerita ni, I ni lain tau. Ini ada I. Maksudnya kalau I 0, maksud kita akan buat ini sebenarnya adalah, ini kalau faham, yang ini, maksudnya 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus hingga N minus 2. Itu akan berlaku. Pattern ini. Kalau yang macam ini, ini 0 akan 0, sorry. Kalau 0 dia true lah. 0 maksudnya dia akan buat 1 plus 1, maksudnya plus 1, bilangan tu sampai N minus 1. Ni 0, lepas tu 0 plus 1, lepas tu tapi dikira 1, 1, 1. Ni lain pattern, ini lain tau, sebab ini I. Ini I. Dia berubah. Kalau I, formula dia lain. Yang kat sini. Ni. Ni nampak ni. Ni formula dia. Nampak? Ni. I equals to 1, N. Tapi I equals to 1 lah syarat dia, N. N time N plus 1 dibuat by 2. Ni dia estimate. Nampak? I kan? Ini 1. Di sini kita ada I. Jadi yang sebenarnya, okey. Tapi saya tak teruskan lagi ni, biar dulu. Okey, nanti awak tengok. Okey, yang ni awak boleh selesaikan lah. Okey, selesaikan yang tadi tu. Yang ni selesai tadi, guna yang satu lagi. Lepas tu awak cari yang the highest degree. Tahu highest degree? Okay, awak dapat nanti mungkin 2N kuasa 2. Contoh 3N plus 1. Awak ambil yang tinggi je. Yang highest degree. Ni sebenarnya estimate N squared ni. Kan kalau belajar lah. Kalau ada nanti 3N squared plus 4. Macam tu contoh. Kita ambil yang highest. Highest degree. Plus 3 contoh. Kita ambil yang ini. Okay. Ni saya tinggalkan dulu sebab nanti nak kena step ni. Okay. Faham? Buat dulu. Okay. Idea dah dapat kan? Cuba buat. Tak carilah nanti. Tengok video ke apa kan. Okay. Tak apa. Saya nak habiskan dulu ni. Nak habiskan cerita. Okay. Ini boleh Okay. Nak guna cara apa? Guna cara itu tadi. Okay. Sekarang kita teruskan dengan yang terakhir. Okay, yang ini mungkin awak pun dah kalau tak nak buang, saya tek atas. Okay, yang ini mungkin awak pun dah tengok kot sebelum ni kan. Sequential search Okay, dia ada two parameters, dia ada two input. Dia ada an array ni, integers tau, 0 to n minus 1, dia ada k. K ni adalah search key yang kita nak cari tu. Kan, okay, dia kata an array, input an array, aka and a search key, k. Nilai yang kita nak cari tu. Okay, output dia adalah the index of the first element of A that match K. Or minus 1 if there are no matching element. Kalau ada, dia akan return index. Yang dalam array itulah. Kalau tak jumpa, dia akan return minus 1.
Okey, yang ini kalau awak asam, okey, yang ini awak I0. Okey, kita ada while loop, kita ada two condition kan, I less than n and AI not equals to K. Ada two condition, jadi true and true, betul tak? True and true baru true. Baru dia akan buat yang I ni increase by 1. Dia akan buat itu je. Okay, bila while loop ni terminate, selesai, dia ada if kat sini, dia akan test ni if I less than n. Kalau nilai true, dia akan return I. Otherwise, dia akan return minus 1. Kenapa dia buat macam ni? Itu saya nak cerita kat awak. Tu saya skip yang tadi tu. Sebab takut masa kan. Okay, cerita kat awak ni. Okay, jadi loop ni, aku nak share dengan awak lah benda-benda macam ni supaya awak. Okay ni, saya kalau susah ni saya boleh tukar untuk bentuk for loop. For senang sama je. Okay, I sebenarnya kalau belajar tu boleh nampak ni. Okay, I less than n. Okay, saya boleh tukar dalam bentuk sini. Plus I atau I plus pun boleh. Sini, nampak? Okay, ada if kat sini. If, okay, saya buat AI. Okay, dia kata apa kalau dia tak sama. Ni kalau dia nak cakap apa? Nak jumpa lah. Okay, kalau dia sama, kalau sama ni contoh lain contoh lain kalau dia sama dengan K, okay, ni contoh lain. Saya buat ini return, boleh lah return I pun boleh. Return I, contoh. Okay, okay, contoh kan. Ini dia punya loop lah. Di bawah, di luar ni saya akan buat return minus 1. Nampak? Ada dua contoh lah. Okay, cuba tengok contoh yang saya buat dulu ni. Contoh yang saya buat dulu ni, yang ni. Kan? Kita nak search, nak cari dalam satu array. Kan, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 10, kan, 6, nak cari. Okay, K dia apa? K dia katalah 10. Nak cari ada tak 10 dalam array ni? Faham tak? Okay, jadi 1 ada 4. Jadi N ni adalah 4 lah ikutkan contoh sekarang ni. Jadi apa kita buat? Kita akan start dengan kat sinilah. Yang I0 ni. Kan I0. Kita baca dulu 4 ni. Okay, 4 ni. Okay, sama tak dengan K yang kita nak cari ni? Sama tak dengan K ni? Sama tak? Tak. Kalau tak sama, dia tak execute lah ni. Yang ni dia tak buat. True baru dia buat. Okay, jadi dia akan apa plus I. Dia akan pergi pada seterusnya pada index 1. Dia baca situ adalah sini 3. Sama tak dengan 10? Contoh, tak. Okay, dia akan teruskan lagi ke sini. Kan contoh. Okay, bila kat sini sekarang, dia baca 10. 10 equals to 10. Yes, return I. I tak adalah index. Return 2. Dia akan return nilai 2. Kita tahulah nombor tu dekat index 2. Contoh. Kalau kata saya cari dia tak jumpa, 20 contohnya, yang ni pun dia tak jumpa kan, kalau 20 tak jumpa, 20 mana jumpa kan, contoh lain. Okay, tak jumpa, next dia akan gerak lagi. Okay, 6 pun compare tak sama. Okay, lepas tu dah stop, habis. Dah habis ni, selesai ni, dia akan buat apa? Dia akan buat return minus 1. Dia akan return minus 1. Maksudnya dia tak jumpa, not found. Return minus 1. Kalau found, dia akan return I, index nombor tu. Ini contoh ni. Okay, kalau kita tengok balik contoh yang ada dalam ni, sama idea dia. Nampak? I, 0. Cuma dia letak kat sini lah syarat 2 tu. Cuma dia ubah sikit lah. Maksud kalau faham, okay, selagi kan I less than N, lepas tu tengok kalau AI not equals to K. Kalau tak sama. Sebab dia nak cari kan. Kalau tak sama, dia gerak. Idea dia ini macam ni. Idea dia ni macam ni. Tak sama dia gerak. Kan macam ni kan dia buat macam ni. Kan kata 0, 1, 2, 3, katalah sini 4, 5, 1, 7 contohlah. Dia nak cari apa? K tu adalah 7. Okay, K tu 7. Okay, sekarang ni I mula dengan 0. Kosong. Okay, I less than N. Yes, but N ni equals to 4. N ni equals to 4. Jadi I sekarang 0. I kita sekarang ni adalah kosong. Less than. Kan, 4 kan? True. Okay, betullah AI not equals to K. 4. Okay, not equals K. Yes. Kan? Okay, yes kan? Ni yes. Bila yes, dia akan
increase nilai I supaya dia bergerak. Kau nak idea dia. Dia nak macam ni. Kalau sekali tak jumpa gerak. Macam awak cari barang lah. Tak jumpa, cari tempat lain. Tak jumpa, cari tempat lain. Kan. 5. Contoh index 1 ni 5. Okay, sekarang ni nilai dia adalah 5. Okay. Tak sama. Ingat. Okay, yes. Tak sama. Tak jumpa lah maksudnya kan. Bahasa kita tak jumpa lah kan. Okay. Okay. Gerakkan lagi. Idea dia macam tu. Okay, 1 sekarang. Tak sama. Tambah lagi nilai I. Nampak? Idea macam ni lah. Sama je. Okay. Katalah sekarang ni 7 not equals to 7. False lah. Nampak idea tak? Maksudnya sekarang ni dah jumpa, syarat ni akan jadi false. Bila sini false, while ni terminate. Bila terminate, ada if. Okay, saya dah jawab. If ni untuk apa? Siapa beritahu saya if ni? Kenapa kita buat if macam ni? Siapa pandai? Siapa? Nanti akan plus 1 masuk awak. Macam ni, kalau true ni, syarat ni true. Okay, betul lah tu. Okay, betul-betul. Okay, bagus. Okay, maksudnya, okay. Contoh, katalah sekarang ni dia jumpa kan. Dia jumpa dekat mana? Index apa? Index 3. Index 3. Okay, loop ni akan terminate. Bila terminate, kita kena test kat sini supaya kita nak tahu index yang dia jumpa ni ada dalam range yang ini. Maksudnya sama ada 0, 1, 2, 3. Kalau betul, bahasa dia jumpa lah. Senang nak tahu. Kan index tu, kalau index yang kata tadi dia stop tadi kan dia terus berhenti kan, false tu. Maksudnya, faham tak? Maksudnya jumpa dekat index 3 tadi, dia test. Kalau 3 is less than 4, bermaksud jumpa lah. Tu maksud ini maksudnya, awak kena faham ni, benda ni. Ini maksudnya found. Kalau berlaku ni maksudnya found. Sebab dia berada dalam range ni. Dia berada dalam ni. Okay, cuba ambil contoh. Kalau kita ambil nilai ni bukan key kita bukan 7. Kita ambil key kita adalah 10. Key kita adalah 10. Contoh. Okay, kalau dia compare tadi ni 4 kan. Ni kan. Okay, mula dengan 4. 4 tak sama. Dia increase I tu 1. 5 sekarang tak sama. Increase lagi nilai I tu. Jadi 2 index dia. Ni 1. Tak sama. Increase lagi 3. Ini nilai dia 7. Okay, dia compare. Okay, tak sama. Increase lagi nilai I. Kan nilai I sama dengan apa? I sekarang nilai dia 4. Bila 4 baru dia stop. Ni. Kan syarat tadi I ni. I less than N. 4. Nilai I dah 4, dia berhenti. Jadi kan, bila 4, bila dia sekarang ni I4 ni maksudnya dia tak jumpa tau. Okay, bila test kat sini, 4 less than 4. Manalah true. 4 less than 4, false lah. Return minus 1. Tu yang saya nak sampai kepada awak lah. Idea ni, kalau awak rajin melihat algoritma ni, otak awak akan berfikir dan awak akan bagus lah sebenarnya. Nak cerita lah. Yang penting faham. Kalau hafal, susah. Okay, jadi kat sini mana basic operation dia? Mana basic operation dia? Kalau macam dekat while loop ni awak tersusah nampak. Tapi basic operation dia adalah comparison tadi lah. Inilah basic operation dia, comparison tu. Ni basic operation dia. Kalau kat sini dekat work ni lah. Inilah. Ni. Inilah basic operation dia. Sebenarnya. Kalau nak selesaikan ini, nak tahu, okay, sama ada awak nak lihat dalam bentuk yang while ni pun boleh sebenarnya, ataupun dalam bentuk for yang saya ubah pun boleh. Sama je sebenarnya, benda yang sama. Jadi macam mana ni? Macam mana nak selesaikan ni? Macam mana? Ini senang lah. Ini macam ni je. I equals to 0. Ini apa? Cepat, ni atasnya apa? Siapa boleh pandai? Ni 1. Yes, n minus 1. Tahu? Bukan n sebab n ni dah false. Dia mesti I ni true bila n minus 1. Jadi n minus 1. Dia nak true. Kalau n tu dia false. Jadi kita buat U minus L. U ni U. Ini adalah L. Okay. Jadi n minus 1. Sebab kurungan lah. Sebab satu ni. Minus dengan 0. Plus dengan 1. Jadi dapat apa? N. Jadi yang ini kita akan dapat N.
Jadi kita akan dapat N tau. Okey. Kalau kita pergi dekat atas ni, balik semula tadi ni. Okey, apa ni sebenarnya ni kalau kita nak selesaikan? 11:48. Okey, pergi balik kat sini. Yang ni saya minta awak teruskan. Okey, awak teruskan, nanti dalam WhatsApp group awak boleh hantar jawapannya. Bagi tahu jawapannya lah apa. BO apa. Dalam WhatsApp group. Saya minta buatlah. Faham? Ni idea ni. Salin lah. Ni ya. Ini yang nested, ini yang luar. Faham? Sebagai latihan awak lah. Saya tak teruskan kat sini. Kan dia ada nested kan. Ji plus 1 n minus 1. Ji plus 1 hingga n minus 1. Okey. Lepas tu bila kita selesaikan nested ni, selesaikan yang dalam dulu. Okey, kita akan dapat yang macam ni lah. Macam ni saya tunjuk ni. N minus 1, okay, minus I plus 1 plus 1. Kan? Lepas tu kita selesaikan, kita dapat I minus 1 plus I minus 1 minus I. Ini N minus 1 minus I. Lepas tu kita kembangkan. Kan? Kembangkan. Maksudnya kita akan dapat satu ni untuk N ni. Lepas tu untuk 1 ni. 1 tu. Untuk I tu. Yang ni tak ada masalah lah. Saya rasa awak okey yang ni. Sebab banyak contoh kita tunjuk yang ini kan. Saya tak ada masalah. Yang kat sini ni. Yang kat sini. Yang di sini ni yang ni. Yang ini faham. Cuba buat Lepas tu nak tengok lah. Okey. Awak kita tengok yang nombor 2 ni. Tapi nombor 2 ni syarat dia adalah I mula dengan 1. Syarat dia. I mula dengan 1 hingga N. Barulah kita boleh gunakan formula yang ini. Itu syarat dia. Ini dia punya estimate je lah. N squared lah kita akan ambil sebenarnya. Tapi kalau ikut kita yang kita buat ni, I mula dengan 0, N minus 2. Macam mana? Tengok awak punya cara. Lain kan? Lain. Ni I mula dengan 0 tau. 0. Ni N minus 2. Sedangkan formula kita tu adalah I1, N. Yang sama ni je. Maksudnya 1 plus 2 plus 3 plus 4. Ni maksud dia. Kali ni maksudnya apa? Ni maksud dia kalau anda faham. Saya bagi idea kat awak ni. Apa bagi? Allah, saya tak suka. Ni bagi awak faham. Ni maksudnya kalau I tu 0, 0 tambah 1 tambah 2 macam tu. Tambah dot tambah macam itulah. Tambah N hingga N tolak 2. Kalau yang asal tu, formula asal dia, formula dia macam ni. Ni I 1 hingga N. Ini I. Ni maksudnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 hingga tambah N. Ini formula dia bagi. Ini sama dengan N tambah 1 bagi 2. Kita estimate ni 1 per N. Baik tadi kan? Lebih kurang lah. Ni kalau awak selesaikan ni pun, yang ni lah. Ni kalau buat ni, awak dapat N squared plus N2. Kan? Kalau darab ni, awak darab. Tapi kat sini, dia ringkaskan lah. Kan? Okey. Nampak? Ni syarat macam ni. Ni macam ni, dapat ni. Betul lah. Cuba okey ni. Kalau kita katalah sini kita ambil 5. Okey, ini I sama dengan 1. Ini 1. Jadi maksudnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Berapa? Ini 3, 1, 3, 6, 10. Kita dapat sini 15. Betul tak? Okey, kalau kita guna formula dia, terus dapat. Formula dia adalah N plus 1 divided by 2. Sama dengan 5 plus 1 divided by 2. Sama dengan 6 divided by 2. Faham? Ni. Ini. Kan? Sama kan? Ni kan?
Sama kan? Okey, sekarang ceritanya awak kena fikirkan macam mana ni. Sedangkan ni lain. Tapi dia ada persamaan kat sini. Ni n minus 2. Tadi ini n. Sepatutnya sini 1 plus 2 plus 3 plus plus n sepatutnya. Tapi ni tak sama kan. Ni kosong, ni 1. Ni n minus 2, ini n. Okey, macam mana? Macam mana tu caranya? Okey, boleh? Nak tengok awak lah, berfikir. Okey, itu exercise lah. Okey, boleh? Boleh Boleh sir. Boleh sir. Okey, saya nak share. Tak apa, saya share terus dua-dua grup lah. Dalam ni ada grup, apa sama je lah, video tu. Tak apalah, saya share lah. Tak masalah lah. Sekejap saya share dekat WhatsApp group tau. Ini yang Dr. Ali bagi kat saya supaya share dengan awak. Ada video. Video daripada dia kot. Habis kelas. Boleh lah. Tak boleh lagi kot. Macam mana? Pak awak gap awak dengan group satu jauh lah. Macam mana? Kalau saya bagi sekarang, group saya lagi tengok. Tak feel lah. Nanti. Itu nantilah. Saya bagi awak hari Jumaat. Awak tengoklah. Benda yang tadi saya bincang ni, Dr. Ali ada buat video. Jadi awak tengok balik. Lagi faham lah. Okay, saya hold dulu lah Sebab kalau saya hantar nanti, kalau awak kena faham. Kawan awak group satu lagi dah tengok. Bila saya terangkan nanti, tak kena lah. Saya nak biar dia kan. Biarlah dia ikut proses, learning proses tu. Okey, jadi tunggulah nanti hari Jumaat nanti saya share tu. Video-video tu saya share hari Jumaat nantilah. Pukul 12 macam tu lah. Okey, boleh? Yang ni tolong buat dan share dalam WhatsApp group. Ni. Selesaikan yang ni tolong. Saya tak habiskan tu. Yang tadi ni saya berhenti. Yang ni awak kena selesaikan. Okey, itu sajalah. Okey, untuk lab kita lah. Okey, yang saya kata apa, assignment tu saya akan bagi nanti. Malam ni ke saya akan bagilah. Saya akan bagi. Okey, itu sajalah. Untuk hari ni, okey, kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih sir. Okey. Okey, sama.